Rasulullah dikebumikan hari Selasa. Bila Rasulullah mula-mula sakit teruk? Rasulullah mula-mula sakit teruk pada hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Macam mana Nabi boleh sakit? Racun. Nabi sakit disebabkan dua benda. Yang pertama, Nabi disihir. Nabi ni dia suka sikat rambut. Lepas tu siapa yang orang lelaki dalam beg dia, dalam poket ada ikat, itu dapat pahala sunnah. Itu buat rambut dia elok, itu pahala sunnah. Tapi jangan buat cacak kat sini, botak kat sini, jangan beli kat sini. Itu bukan sunnah, itu punah dah. Kan? Jadi nak kata Nabi suka sikat rambut, orang yang sihir Nabi dia ambil rambut yang dekat sikat Nabi tu, dicampak dalam satu perigi, kemudian dia buat Nabi sakit. Walaupun dapat disembuhkan, kesan sihir tu Nabi masih lagi menderita. Yang kedua, dalam kitab Silwatul Kaib an Wafatil Habib tentang hari akhirnya Rasulullah, Nabi wafat sebab apa? Racun. Nabi diracun. Nabi, Racun. ingat ni adik. Nabi kena Racun. Nabi kena racun. Nabi kena racun umur 60 tahun. Nabi wafat umur 63 tahun. Jadi tempoh Nabi kena racun dengan Nabi wafat berapa tahun? 3 tahun. Jadi rupanya daripada umur 60 tahun ke 63 tahun, itu macam-macam Nabi buat. Nabi pergi perang, Nabi mesyuarat, Nabi buat macam-macam, bina itu bina ni. Tapi 3 tahun tu Nabi sakit. Nabi sakit dengan teruk. Nabi dah rasa teruk. Macam mana Nabi boleh kena racun? Sedangkan orang kiri kanan Nabi ni hebat. Orang kiri kanan Nabi ni hebat. Ada Saidina Umar ibn Khattab. Umar ni kalau dia lalu satu lorong, syaitan tak lalu tempat tu. Takut. Kita belum lalu lagi, syaitan dah berkumpul bincang macam mana nak rosakkan kita. Punya takut. Siapa lagi? Amru al-As. Siapa lagi? Sa'ad ibn Waqqas. Ni semua panglima-panglima Nabi. Gagah-gagah. Tough. Yang angkat pedang berat-berat semua ni. Tapi macam mana Nabi boleh kena racun? Ada cerita dia. Nak dengar tak? 10 rial. Nabi SAW berperang dengan satu kumpulan. Nama perang tu Perang Khaybar. Perang Khaybar, Nabi berlawan dengan orang Yahudi. Yes. Yahudi Khaybar. Dalam peperangan tu ada satu orang yang dendam dengan Nabi sebab ahli keluarga dia semua mati dalam peperangan tu. Siapa nama dia? Zainab bintu Haris. Zainab. Dia geram. Nak buat macam mana ni? Aku tak puas hati dengan Nabi. Pakcik aku mati, mak bapak aku mati dalam perang Bani Khaybar. Sebab nak melawan Nabi. Jadi dia pun pura-pura kenal dengan Nabi. Dia selidik apa yang Nabi suka makan untuk dia racun. Nabi suka makan apa? Nabi suka makan kambing panggang. Esok kita makan. InsyaAllah. Sunnah. Tapi kalau makan hari-hari tak boleh lah. Nabi suka makan kambing panggang. Dia kaji-kaji lagi. Nabi suka makan bahagian yang mana? Ini tuan-tuan kena ingat. Yang pertama, Nabi suka makan bahagian zirah, peha. Yang kedua, Nabi suka makan bahagian katif, shoulder. Yang ketiga, Nabi suka makan bahagian nusuk, iaitu tulang rusuk. Yang keempat, Nabi suka makan bahagian kabaid, bahagian hati, bahagian dalam. Jadi dia kaji. Rupanya Nabi ni kalau orang hadiahkan dia makanan, dia takkan tolak makanan. Dia takkan tolak. Orang hadiah, ya Rasulullah ni aku hadiahkan kau. Apa pun makanan. Lebih-lebih lagi kalau hadiah kat Nabi, makanan yang memang Nabi suka makan. Akhirnya Zainab bintu Haris dia beli kambing yang paling elok dekat Madinah ni. Dia racun dekat seluruh kawasan badan kambing dan dia letak paling banyak dekat bahagian hati. Bahagian yang Nabi suka tadi nombor 1 apa? Peha. Bahagian peha. Bila dia sampai dekat Nabi, dia bagi. Kebetulan yang ada dengan Nabi pada ketika itu seorang sahabat Nabi, nama dia Bishr bin Barak. Nabi dengan Bishr bin Barak makan telan, mati kat situ. Buat tak buat racun dia? Buat. Bishr bin Barak dia masuk, dia makan, dia telan, mati kat situ. Allah. Nabi dia masuk kat mulut, Nabi angkat tangan, annaha masmumah. Laqad annaha masmumah dalam hadis. Sahabat dengar macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, makanan ni dah diracun ya Rasulullah. Nabi kata betul, annaha masmumah, daging ni dah diracun. Sahabat ambil, buang daging tu, tak sempat. Kesan racun dah ada duduk dalam kerongkong Rasulullah. Allah Akbar. Dan menyebabkan itu, dalam hadis yang lain Nabi kata abhariyun. Nabi punya, kalau kita bahasa aerota kan, aerota bahasa sains kan, kerongkong dalam ni makin hari makin pecah, menyebabkan paru-paru dan juga bahagian dalam Nabi rosak. Dan disebabkan itu pada hari Khamis Nabi demam teruk.
Hari Jumaat Ibnu Mas'ud jumpa Rasulullah. Ibnu Mas'ud pegang kepala Nabi. Panas ni ya Rasulullah. Nabi boleh tazkirah lagi Ibnu Mas'ud. Dia kata apalah, kau nak kisah apa? Kau janganlah sedih-sedih macam ni. Kalau kau dapat nikmat kau seronok, takkan kalau kau dapat dugaan kau nak bengang, kau nak marah, kau nak mengeluh. Sedangkan kedua-dua benda tu adalah tanda Allah Ta'ala suka kat kau, tanda Allah Ta'ala sayang kat kau. Nikmat Allah Ta'ala hargai kita atas muka bumi. Dugaan nak hapuskan dosa itu untuk angkat darjat kita. Ya, betul. Panas sangat ni ya Rasulullah, jangan banyak cakap, tahan-tahan, sabar, banyak berehat. Hari Jumaat, Nabi kata aku tak larat dah nak pergi rumah Maimunah, nak pergi rumah Hafsah, boleh tak? Orang pilih satu rumah je. Baik, kami buat kesimpulan, kami nak minta Rasulullah duduk kat rumah Aisyah. Itulah makam Rasulullah. Ya. Nak duduk kat rumah Aisyah. Duduk kat situ daripada rumah isteri Nabi, sahabat papah Rasulullah. Sahabat papah, adik boleh bangun dik? Kita buat Ya, contoh. contoh. Sahabat belah kanan papah macam ni. Seorang lagi papah belah sini. Adik bangun. Adik buat contoh. Kita ada tutorial, jangan risau. Sahabat belah sini, sahabat belah sini. Bila dia tarik Rasulullah, kaki Nabi ni, kedua-dua kaki Nabi tak bergerak, bergeser. Sehingga ada dalam hadis sebut tahaton. Ada dua garisan panjang yang menandakan kaki Nabi tu tak daya nak bergerak. Ada duduk. Kaki Nabi tu tak daya dah nak bangkit. Memang macam tu je kaki Nabi. Sehingga ada dua garisan daripada satu rumah ke satu rumah. Punya lemak Rasulullah SAW. Panas demam. Sehinggalah pada hari Sabtu Nabi nak pergi sembahyang kat masjid. Nabi bangun, Nabi pengsan. Nabi ambil sembahyang, bangkit pengsan. Bangun ambil sembahyang, bangkit pengsan. Sampai Nabi kata, ya wahai Ali, wahai sahabat, kita dah sembahyang belum ni? Ya Rasulullah, belum sembahyang ya Rasulullah. Waktu itulah Nabi kata pada Abu Bakar, maka laksanakanlah tugas sementara aku dalam keadaan nak merawat diri aku. Dan pada ketika itu, akhirnya pada hari apa, Jumaat, Sabtu, Ahad, Nabi teruk, Nabi dah tak boleh bangun. Sahabat-sahabat dah berkumpul depan kawasan Raudhah, depan makam Rasulullah, belah kanan tu. Dah berkumpul, tengok tak berapa orang je boleh masuk, 2-3 orang je keluar masuk. Yang ada dengan Nabi Fatimah. Fatimah, waktu Fatimah tengah menangis, ya wahai ayah aku, janganlah tinggalkan aku. Nabi bisik dekat Fatimah. Hadis ni nama dia apa? Bisikan rahsia Fatimah. Nak dengar tak? 10 rial. Waktu Nabi tengah sakit, Nabi tak nak ahli keluarga Nabi pun sedih. Akhirnya Nabi pergi kat telinga Fatimah. Waktu tu Aisyah nampak. Aisyah isteri Nabi, Fatimah anak Nabi. Fatimah ni, dia pergi kat Nabi, Nabi panggil sini. Nabi bisik kat telinga Fatimah belah kanan. Dia menangis. Kemudian Nabi bisik dekat telinga Fatimah belah kiri. Dia seronok, gelak, gembira. Aisyah tengok daripada jauh. Aisyah pergi kat Fatimah. Fatimah, ceritalah kat mak. Cerita apa tadi? No, secret. Apa pula nak rahsia-rahsia? Engkau ada rahsia dengan suami kau? Ada kau cerita kat aku? Tak ada kan? Ini aku punya rahsia dengan ayah aku. Takkan nak cerita kat engkau. Dia nak eksklusif. Akhirnya pada hari Isnin subuh tu, sahabat belum ready pun, Nabi dah terpacak dekat mihrab. Hari Isnin pagi, subuh. Nabi ajak mana lain-lain, jom kita semayang subuh ni. Pakat semayang sama-sama, sahabat dah sedih. Sahabat dah rasa dah dekat sangat. Zuhur Nabi dah tak pergi, Nabi dah baring, Nabi dah lemah, Nabi bangkit. Haza sakarat. Inna lillahi. Nabi kata apa? La wallahi, Nabi sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haza sakarat. Oi, teruknya lah nak mati ni. Sakitnya lah nak mati ni. Nabi duduk, kemudian Nabi kata ila rafiqil ala, dan ketika itu Nabi pun wafat. Petang Selasa, kemudian diurus tengah urus. Maka berkumpullah mereka sahabat-sahabat Aus dan Khazraj duduk dekat Saqifah Bani Sa'idah bincang siapa yang nak jadi khalifah selepas Rasulullah. Kena bincang awal. Kalau tak, kerajaan tak stabil. Bila kerajaan tak stabil, apa jadi? Saham turun, ringgit menurun, umrah pula mahal. Contoh. Kena ada pilihan raya awal. Jadi kaum Aus Ansar, dia ada calon dia, kami nak calonkan orang-orang Ansar. Bila dengar duk gaduh, Abu Bakar dengan Umar dekat makam Rasulullah tadi tu tengah duk urus dekat rumah Nabi, dengar Abu Bakar dengan Umar pergi sana.
Diorang duk bergaduh ni, siapa nak khalifah. Sampai dekat sana, Umar dengan Abu Bakar kata apa? Okey, sekarang ni kita bincang siapa calon korang dan korang kempen kita. Kita nak pilih sekarang. Dia tak lama, dia tak bagi 2 minggu kempen. Kejap aja. Jadi Ansar ada dia punya pilihan, Muhajirin ada pilihan. Muhajirin kata kita ada 2 nama, seorang Omar, seorang Abu Bakar. Senang, tak payah lama nak payah. 2 penjuru je. 2 penjuru. Tak ada pecah undi. Omar satu kumpulan, Abu Bakar satu kumpulan. Ada kempen, ada manifesto. Omar kata, Abu Bakar kata, Nabi pernah sebut, kalau ada Nabi selepas aku, Omar Nabi tu. Oh, manifesto kuat. Kempen ni Nabi sebut ni. Abu Bakar kata apa dekat Omar? Saya ringkaskan. Bakar kata, wahai sahabat-sahabat ahli Madinah, wahai umat Muhammad. Saya minta maaf. Saya terbalik. Nah, Omar sebut. Apa ni, ketika itu Omar sebut, kalau Abu Bakar kata, kalaulah ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad, Omar lah Nabi. Umar kata, kau tak boleh angkat-angkat aku sangat. Sebelum Nabi nak wafat, Nabi pilih kau jadi imam. Maknanya ini Omar kempen dekat orang-orang Madinah. Sebelum Nabi nak wafat, Nabi pilih Abu Bakar jadi imam. Kalaulah Nabi boleh pilih Abu Bakar untuk urusan dunianya, takkanlah kita tak boleh pilih, minta maaf. Kalaulah Nabi Muhammad boleh pilih Abu Bakar untuk urusan akhiratnya Rasulullah, takkan kita tak boleh pilih Abu Bakar untuk urusan dunia kita. Dia diam semua orang. Omar menang. Akhirnya mereka bai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dekat Saqifah Bani Sa'idah. Maka sebab itu tuan-tuan tengok tempat ini masih lagi bersejarah, masih lagi dijaga, kerana di situlah lahirnya yang pertama perbincangan politik negara yang pertama, dan yang kedua tidak ada perbalahan dalam perbincangan nak memilih pemimpin, dan yang ketiga di situlah lahirnya pemimpin yang paling hebat, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Bakar As-Siddiq Nabi sebut, la wazana iman Abu Bakar As-Siddiq ma'al imanil ummah la thaqala iman Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah ditimbang iman Abu Bakar dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, kalau ditimbang iman seluruh umat Islam dengan iman Abu Bakar, maka berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq. Dan saya nak cerita balik pasal rahsia Fatimah tadi, belum selesai kan? Dah selesai tadi, mereka pun pergi. Hari Selasa baru ke bumi. Sebab apa? Tempoh daripada Isnin nak ke Selasa tadi nak selesaikan isu pemimpin, isu nak makam kat mana, sebab banyak macam-macam. Nak ke bumi kat mana apa semua. Jadi bila dah selesai isu tersebut, dimakamkan Rasulullah, dan pada ketika itu dimakamkan Rasulullah dekat tempat tidurnya Nabi. Tempat tidurnya Rasulullah dalam bilik Nabi dengan Aisyah. Dan ketika itulah Aisyah tanya pada Fatimah, Fatimah tolong cerita kat mak tak boleh tahan dah. Fatimah kata, memang aku nak cerita kat kau pada saat ini. Yang pertama, waktu Nabi duk bisik kat telinga kanan aku, Nabi kata selalunya Jibril datang jumpa aku baca Quran dengan aku. Maksud Nabi dengan Jibril tiap-tiap tahun akan baca secara berdepan. Maknanya macam khatam Quran lah kita dengan tok guru kita. Setahun sekali je. Tapi tahun ni, tahun kewafatan, Jibril datang 2 kali. So Fatimah faham itu maksud Nabi dah dekat dengan wafat. Dia menangis. Yang kedua, bila dia tengok Fatimah nangis, Nabi sebut dekat Fatimah, wahai Fatimah, jangan nangis. Boleh tak kalau ayah nak jadikan kau sebagai penghulu wanita syurga bagi seluruh perempuan-perempuan atas muka bumi? Dia seronok, dia pun nak, dan dia tak sabar. Fatimah tak sabar nak menanti muslimat-muslimat, ibu-ibu, perempuan-perempuan, akak-akak yang ada kat sini untuk duduk belakang Fatimah tu Zahra untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia gembira, seronok, sebab nak menantikan muslimat-muslimat, ibu-ibu di kalangan umat Muhammad untuk masuk syurga. Fatimah akan bersama dengan tuan-tuan ibu-ibu untuk masuk dalam syurga Rasulullah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu selepas dikebumikan, maka teruslah berterusan kerajaan Islam dan ditakbir sehinggalah kepada hari ini. Wallahu alam, itu saja. Kejap lagi selepas kita berjalan